Mengumpat ni kalau belah pihak kita mengumpat, itu haram dah. Orang lain mengumpat, kita tak mengumpat, cuma kita ni join haba nak dengar. Kita ni haba dengar, maduk dengar. Haram apa tu lah. Nah, tu yang kata orang yang menuntut dengar tu berkongsi dengan orang yang bercakap. Tu dalam hadis ni kan Nabi kata orang yang menuntut dengar ni berkongsi dengan orang bercakap ni. Maksud dia macam tu lah. Orang hak bercakap tu dia cakap benda haram. Kita duk pi layan dengar. Ya, dengan kita haram. Dengan kita buat kerja haram. Jadi tak boleh macam tu. Qala musannaf rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Muka surat 51 baris yang ketiga daripada atas. Dan jadi olehmu akan tangan baju engkau, jadi itu kepada pergelangan tangan satu, dan kepada hujung-hujung anak jari. Jadi kita duk bincang ni iaitulah adab-adab yang zahir. Adab-adab yang zahir yang kita nak kena jaga. Jadi orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, mereka jaga adab zahir dan juga batin. Mereka bukan hanya menumpu kepada batin, zahir tak jaga. Sebab daripada zahir nilah akan mencantikkan batin yang sebelah dalam. Jadi sebab tu dalam kitab-kitab tasawuf ni, Habib Abdullah Al-Haddad, kitab tasawuf Imam Al-Ghazali, mereka tekan suruh kita ni jaga juga adab-adab yang zahir. Jadi sebelum ni kita duk bincang bab pakaian, pakai kain, takat mana boleh pakai kain kita dah bincang dah. Jadi ni masuk baju pula lah. Dia kata dan jadi olehmu akan tangan baju engkau. Tangan baju ni untuk orang lelaki lah. Jadi itu untuk terang mana? Kepada pergelangan tangan. Jadi tangan baju kita ni bagi sampai kepada pergelangan tangan. Ni adab dalam pakai baju bagi orang lelaki. Tak kiralah baju macam mana pun, pastikan sampai ke pergelangan tangan. Satu, kalau tak mau bagi sampai kat situ, dia kata dan kepada atau dekat kepada pergelangan tangan. Maksud dia jadikan akan tangan baju kamu tu kepada hujung-hujung anak jari, ataupun lengan baju tu duk hujung anak jari. Ni panjang sikit lah. Tapi macam itulah yang dilihat baju Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi dia kata dan jika melebih itu bukan meleyih, titik lebih. Dan jika melebih engkau, kalaulah kita lebihkan lengan baju tu, maka jangan engkau berlebih-lebihan, jangan melampau sangat. Jangan panjang tu melampau sangat. Faham tu? Ni bab lengan baju. Dan adalah tangan baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tangan baju Rasulullah ni sampai ke mana? Kepada pergelangan. Tangan baju Nabi ni dia sampai kepada pergelangan.
Ni kita bukan bincang bab tutup aurat. Memang pakai singkat ni tutup aurat juga, tapi kita nak lebih lagi adab dan kita nak lebih lagi ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia kata lagi, dan memotong Sayyidina Ali akan tangan baju baginya. Bagi Sayyidina Ali itulah. Memotong tu kepada hujung anak jari. Sayyidina Ali ni dia potong lengan baju dia ni sampai kepada hujung anak jari. Jadi satu Nabi pakai dekat pergelangan. Tu yang musannaf suruh pakai dekat pergelangan. Lepas tu yang hujung anak jari hak ni ikut Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi dia ada tempat ambil jugalah. Jadi tak ada masalah apalah. Tapi selalu kita tak pakai lah takat tu. Cuma banyak orang kita ni dia pakai sekerat, ada yang pakai baju ni saja, hak jenis gangster sikit, dia pakai apa, baju panas saja. Dengan musim lah ni musim lah dia elak tinggal baju panas tu aja. Tak tahan panas sungguh. Lagi dia kata lagi, dan jangan engkau perbuat daripada pakaian melainkan barang. Jangan engkau perbuat ni masuk kali belilah. Hak depa buatlah, buat baju, masuk kali beli baju. Jangan beli baju tu melainkan barang ni pakaian yang berhajat engkau, berhajat tu kepada memakai akan dia, akan barang tu. Barang dengan mana pakaian lah. Jadi jangan kita ni duk buat baju, duk potong baju, duk beli baju melainkan qadar yang kita hajat lah. Takat mana yang kita nak perlukan benda tu, maka kita buat takat tu. Hak ni payah nak ramai ni. Tambah orang perempuan baju kenuri lain. Lagi baju baju nak pakai keluar pi makan lain pula. Dia banyak sungguh baju. Lamari itu penuh dengan baju buah. Jadi jangan macam itulah. Taklah haram. Taklah haram, tapi cara Nabi ni, cara yang Nabi bawa ni dia bukan macam tu. Jadi kita beli pakaian tu takat mana kita hajat. Kalau tayi nak beli hak lama tu bagilah, dekah orang lah. Kadang hak lama tu, kadang orang ni depa tak mampu nak beli. Kita bagilah kat depa. Taruh apa lamari, kadang tak pakai pun duk taruh lamari tu biar macam tu je, baik kita bagi kat orang. Korang-korang pahala mengalir juga. Saya kadang kain pelekat ni sampai tak ada beli lah, tak beli lah, berapa tahun lah tak beli kain pelekat. Orang duk kerja bagi kain pelekat, tiap-tiap kali raya bagi kain pelekat. Duit raya dia tak bagi kah, kain pelekat dia bagi geng-geng mengaji ni dia rajin tengok dengan kain pelekat. Dia tengok ustaz dia beli kain pelekat bagi ya. Jadi kadang kita pun tak ada beli. Kadang banyak lebih tu lepas masjid ayat hitam tu, tapi itu mereka duk bagi dekat asnah-asnah orang susah tak mampu ni. Hantar itulah baju-baju ke apa ke, hantar itu. Kita tak pakai, tak ada nak pakai banyak-banyak sangat, lalah hantar itu. Jadi macam itulah, jangan kita ni buat pakaian tu melainkan takat kita hajat lah. Jadi melainkan barang yang berhajat engkau, berhajat tu memakai, kepada memakai akan dia akan barang. Itu satu. Dan ni atah dekat engkau perbuat. Jadi maksud dia ni, dan jangan engkau mengintai-ngintai. Gitu. Jangan mengintai-ngintai. Maksud mengintai kat sini maksud dia memilih-milih.
akan pakaian yang bagus-bagus. Bagus-bagus ni hak mahal-mahal. Jangan kita duk pilih hak mahal-mahal sangat daripada pakaian tu lah. Nah, tu satu. Dan yang lebih kasar atau dekat yang bagus. Ni jangan mengintai-ngintai memilih tu akan yang lebih kasar. Kasar ni maksudnya hak kasar, hak murah sangat. Jangan pilih hak murah sangat. Nah, kadang pakai sekali pakai basuh lepas tu jahanam terus. Tak mahu macam tu. Jangan pilih hak terlampau mahal pula. Kalau pergi Mekah tu, orang duk jual tepi jalan kadang 10 rial lah pakaian. Jubah-jubah ni 10 rial. Hak tu kau ingat lah. Dan pasal sekali ya pakai. Nah, duk tinggung kali, nah habis terus pecah terus. Nah, pecah terus. Jangan pilih hak murah sangatlah. Dan jangan kita pilih hak mahal sangat. Lepas tu nak pilih hak mana? Dan menengahi olehmu pada demikian itu yang bagus dan yang kasar tu. Kot tu tanda orang tu. Jadi dan menengahi ni hendak menengahi olehmu. Nah, duduk tengah-tengah lah. Maksudnya kita ni sederhanakan benda tu. Nah, pada demikian itu yang bagus dan juga yang kasar tu. Nah, sebab dalam hadis pun Nabi sebut secara umum khairul umur awsatuha. Nah, sebaik-baik pekerjaan tu, urusan tu dia pertengahan. Nah, jadi jangan kita dok pilih hak mahal terlajak sangat. Bulan bintang, contoh dah. Tadi hak tu tak mahal lagi tu. Ada hak mahal lagi. Hak tu biasa tu, kalau dekat 200-300 tu biasa lah. Hak mahal lagi sampai ribu-ribu baju. Jangan pilih macam tu. Nah, dan janganlah kita pilih hak murah sangat. Jadi kita pilih tengah-tengah lah. Macam bulan bintang tu dia tengah-tengah tu. Mereka kena bayar ni. Bulan bintang telung promo. Jadi gitu lah. Tapi saya tak pakai lah jenis bulan bintang semua tu. Kita cari hak matahari terus. Gitu. Jadi gitulah. Baju Melayu ni payah sungguh lah nak cari hak berkenan tu. Mereka jenis buat kecil. Kita nak ambil yang mayang susah. Nak kena buka baju lah. Memanglah pahala lebih kalau susah tu, tapi dengan segan ni tak payahlah. Malah pula nak buka-buka tu, nak pakai balik dah lah sempit tangan tu. Dia susah. Lagi dia kata lagi, dan jangan engkau buka aurat engkau. Jangan kat sini larang ni haram lah. Kalau buka aurat ni haram. Tadi tak ada lah. Dan jangan engkau buka aurat engkau. Jangan buka aurat engkau dan sesuatu daripada aurat tu. Jangan buka sikit pun daripada aurat tu, jangan buka. Aurat ni maklumlah. Aurat yang wajib tutup. Kalau lelaki ni pusat sampai ke lutut. Dia kena tengok pula laki tu wajib tutup pusat sampai ke lutut. Tapi orang perempuan haram pandang seluruh tubuh laki tu. Haram. Perempuan ajnabi lah. Ajnabiyah maksudnya yang sah nikah. Kalau bini lah tak apalah. Ataupun mahramah, perempuan mahram dia, mak dia, kakak dia, hak tu tak apa, tak haram pandang badan dia, tapi tetap dia kena tutup daripada pusat sampai ke lutut. Aurat lelaki kalau dia duduk seorang-seorang, dia kena tutup kemaluan depan dan juga belakang. Maksud dia kubul dan dubur, dia kena tutup. Kalau duduk seorang-seorang, tak ada orang lain pun, kena tutup kubul dan dubur. Orang perempuan kalau duduk seorang-seorang daripada pusat sampai ke lutut, dia tak boleh duduk seorang-seorang telanjang, tak boleh. Kecuali hajat lah. Panah sangat hari ni tak tahan lah. Telanjang pula lah rumah dah duduk seorang-seorang.
Nak, tak apalah. Kalau ada hajat tu, tak apalah. Nak panah ni peluh cerah, pakai selak peluh habis. Nah, lah kali telanjang. Pimai rumah. Jadi hak tu ada hajat tak? Tapi kalau tak ada hajat, tak boleh. Nah, ada ekor dah pasal apa nak duduk ni. Oh, tengok ekor tak tahan ngambil pula melambung. Nah, jadi lah kali tak pasal ekor, telanjang pula duduk rumah. Gitu. Habis. Jadi tu aurat lah, hak tu tengok dalam kitab fiqh, hak tu duk terang banyak dah bab aurat ni. Jadi jangan kita buka aurat kita tu ataupun sesuatu daripadanya aurat tu. Jangan buka tu kerana ketiadaan hajat. Kita tak ada hajat apa-apa, jangan bukalah. Kalau ada hajat tu tak apalah. Nak berubat tu lain lah. Nak bagi hilang panas, nak mandi, tu lain lah. Jadi kalau kita ada hajat, tak apalah kita buka. Tapi kalau tak ada hajat, jangan buka. Dan manakala menyeru oleh hajat kepada membukakan suatu daripadanya aurat, kalaulah tiba-tiba kita ni ada hajat nak kena buka juga aurat kita ni, maka berkata olehmu, ni baca olehmu pada ketika nak buka tu lah, nak buka aurat tu, baca ni Bismillahilladzi la ilaha illahu. Kan banyak mana pun Bismillahilladzi la ilaha illahu. Kita nak londeh baju apa ke, nak buka aurat kita, baca hak ni. Hak ni doa ataupun bacaan nak tutup mata syaitan dan juga jin daripada melihat aurat kita. Tu cara dia. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Pendek tu, boleh hafal tu. Bismillah dengan nama Allah alladzi yang la ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan Ia. Gitu. Ingatlah, kita nak londeh selak, nak masuk apa, nak buka aurat lah. Nak buka aurat tak mesti londeh selak lah. Nak kena angkat ni, lagi nampak paha ke apa ke, kita baca Bismillahilladzi la ilaha illahu. Duduk sorang-sorang baca lah. Orang lain memang tak nampak lah, tapi jin duduk ada, setan duduk ada, dia tengok juga. Jadi cara dia, kita baca ni. Dan baca olehmu apabila engkau pakai kain engkau. Baca olehmu apabila engkau pakai kain engkau. Kain ni masuk pakaian semualah. Baju kita nak pakai kain pelekat. Pakaian kita ni kita nak baca apa? Alhamdulillahilladzi kasani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ni cara ataupun doa kita nak baca ketika mana kita nak pakai kain. Bacaan ketika nak pakai kain baju. Ada belakang lagi tak ni? Makin tidur nak baca doa apa tu, semua kita dah bincang lah. Ni kita nak pakai baju macam ni lah. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah. Alladzi, yang kasani, yang memakai ia akan aku. Yang memakai ataupun yang memberi pakai ia akan aku. Hadha, akan ini lah. Ini pakaian ni lah. Hadha, ini pakaian ni lah. Wa razaqanihi, dan merezeki oleh ia akan aku. Akan dia, akan hadha tu, akan pakaian ni, dialah yang bagi rezeki. Jadi rezeki bukan takat masuk dalam perut je, tak. Pakaian kita pun rezeki juga tu. Kalau tak ada, kalau Tuhan tak bagi rezeki, tak ada lah pakaian kita. Yang boleh pakai tu sebab Tuhan bagi rezeki kat kita. Bagi rezeki tu min ghairi haulin minni, daripada ketiadaan daya daripada aku. Tak ada daya. Tak ada daya daripada aku, wala quwwatin, dan tak ada kekuatan. Aku ni tak ada daya, aku ni tak ada kekuatan. Kalau Tuhan tak bagi, tak ada lah.
Nah, bila Tuhan bagi rezeki, adalah rezeki kita. Macam tu. Ni tanda kita ni syukur dengan rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Ni hafal lah. Tulis dalam buku kecil tak apa. Dalam kertas ke apa ke. Terus nak lekat aja hafalan tu. Dah lekat tak apa dah. Kalau baca kerat, boleh lah. Kalau nak heret kitab ni payah ikut. Dia besar sangat. Sekali nak baca buka kitab, kali baca buka kitab. Boleh juga kalau rajin tu. Dan setengah daripada sunnah, tu baca sunnah, jangan baca sunat. Dan setengah daripada sunnah Nabi, setengah daripada sunnah Nabi tu mana? Memakai serban. Hak ni masuk dalam kata sunnah Nabi. Bukan pakaian yang beradat semata. Bukan semata adat Arab, bukan. Tapi hak ni masuk dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pakai imamah lagi. Kalau Arab tu dia sebut imamah soban. Kalau kita tengok dalam kitab Syama'il Muhammadiyah tu, Imam Tirmizi dia buat satu bab cerita bab imamah saja, bab soban Nabi. Nak suruh orang ikut lah, bukan cerita semata. Nak suruh ikut lah. Jadi Nabi pakai soban. Jadi soban ni masuk dalam kata sunnah Nabi. Sebab sunnah ni dia kena kepada perbuatan Nabi, satu. Yang kedua, perkataan Nabi. Nabi pakai soban ni perbuatan Nabi, maka hak tu sunnah Nabi. Lepas tu orang kata Abu Jahal pun pakai, hang tahu mana Abu Jahal pakai soban? Pandai-pandai kalau hang tu dia duk ni kiah pula dengan Abu Jahal. Abu Jahal pun pakai soban, Abu Jahal pun pakai selipar macam tu. Hang ikut Abu Jahal lah. Kami nak ikut Nabi, dah Nabi pakai gitu, kami nak ikut Nabi. Dia tak mau pakai, dia duk hingar pula dah. Setengah tu masalah juga tu. Ada bunyi tu Wahabi lah. Wahabi. Tengok geng ustaz Wahabi kadang kepiah pun tak ada. Bukan kata soban, kepiah pun tak ada. Duk sikat rambut belah tepi tu. Pima. Sikat rambut belah tepi. Jadi tu yang mereka nak ajak masyarakat. Bukan nak ajak bagi tertib, beradab, lemah lembut, sopan, tak ada. Pakai gitu, lepas tu ajak orang ni, ajak berbahas. Hak ni hanya pakaian adat Nabi. Kalau nak ikut hak tu, ikutlah. Ada ulama yang kata sunnah. Sunnah, benar ni sunnah. Jadi kita ikut hak sunnah lah. Lagi dia kata lagi, dan tidak daripada sunnah Nabi meluaskan tangan baju. Nabi ni dia bukan sunnah dia meluaskan lengan baju ni, tangan ni maksud lengan baju dia. Hak tu bukan daripada sunnah Nabi. Kalau ada pun hak tu dia jadi adat lah, adat setempat tu dia tak ada masalah apa lah. Bukan nak kata habis tu kalau lengan baju lah bid'ah. Bukan bid'ah. Tak bid'ah apa. Kalau adat setempat tu tak ada masalah apa. Pakaian ni tak apa, janji tutup aurat. Tu kalau pakaian adat tempat tu, jenis macam tu, dia tak ada masalah apa. Dia tak boleh kita pakai pakaian agama. Tu tak boleh. Pakaian yang bersangkut paut dengan agama kafir, tu tak boleh pakai lah. Macam kita kata kain hak Tok Sami duk pakai tu warna oranye tu, kain ihram ni lah. Tu tak boleh pakai tu. Pakai tu cukup kepala pula bulat lincin tu, duk berjalan ikut titi chair. Tu kacau. Tak boleh buat kerja tu, haram. Jangan buat kerja tu. Jadi tak boleh. Macam tu juga pakaian. Kalaulah adat setempat tu, pakaian tu ialah pakaian bagi musuh Islam, tu tak boleh juga lah. Macam dulu kita kata cap. Cap tu topi sudu tu lah.
Nah, dulu diharamkan tu. Lah ni dia capal pun buat kelak kek tu. Dia capal lah apa nama hak ni lah, banyak jenama lah. Jadi pasal apa diharamkan? Sebab adat waktu tu. Kena faham, benda ni dia berkait dengan adat. Nah, dia ada ilat, ada hukum. Tak ada ilat, tak ada hukum lah. Nah, al-hukmu taduru ma'a illati wujudan aw adaman. Hukum ni dia berpusing, berlegar di antara alasan. Ada alasan, ada hukum. Tak ada alasan, tak ada hukum. Haram pakai tu, nah, ada yang kata sebab sejarah waktu tu hak pakai cap ni orang hak duk lawan Islam dulu. Nah, komunis ke apa ke tak tahulah, hak masuk lawan Islam pada zaman dulu. Sebab tu ulama kita waktu tu mengharamkan terus nak pakai cap. Tapi law dah tak jadi adat, tak ada dah alasan tu, maka kita tak boleh lah nak meletakkan haram terus tu, tak boleh lah. Faham lah? Itu. Jadi hukum ni dia boleh gagu tu lah. Ada zaman dulu ni pakai, siapa pakai, ada ulama kita juga, dia letak siapa pakai stokin belang ni, nah, hak ni haram, bahkan boleh jadi kufur. Oh, kita pelik pasal apa pakai stokin belang jadi gitu pula. Rupanya adat zaman dia. Nah, adat zaman dia. Nah, hak orang yang pakai stokin belang ni geng-geng kafir hak duk lawan Islam tu waktu tu. Jadi nak bagi bezalah, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, siapa-siapa yang menyamai dengan sesuatu kaum, maka dia daripada kaum tu lah. Nah, jadi ulama kita nak jaga tak mau bagi sama dengan apa? Dengan kaum tu, nak bagi beza hak ni Islam, maka larang terus orang Islam ni, tutup pintu terus, jangan pakai. Nah, jangan pakai ni. Gitu. Tapi kalau pakaian agama, hak tu tetap tak boleh lah. Macam tali pinggang Yahudi, nah, apa lagi, topi Yahudi ke, hak jenis agama tu, hak tu haram semata lah. Nah, habis. Lagi dia kata lagi, jadi nah, dia bukan sunnah Nabi ni meluaskan tangan baju. Nah, Imam Syafi'i pernah dia pi potong baju lah. Hak tukang potong ni dia duk geram apa kat Imam Syafi'i, dia tak puas hati dengan Imam Syafi'i ni. Jadi bila Imam Syafi'i pi potong baju kat dia ni, dia nak buat bagi Imam Syafi'i marah. Dia buat sebelah sempit lengan baju tu, hak sebelah lagi besar. Nah, jadi bila pakai tu nampak sebelah halus, sebelah besar. Lengan baju nampak utuh sikit lah. Nah, lengan baju sebelah besar, sebelah sempit. Nah, Imam Syafi'i pakai, tak marah apa kat dia. Tak marah apa. Dia duk heran, siapa Imam Syafi'i tak marah kat aku. Aku nak buat bagi dia marah ni. Nak buat sebelah kecil tangan, sebelah besar. Nah, nampak tak seimbang baju tu. Jadi lah kali dia tanya, wahai Imam, hang tak marah kat aku ni? Nah, aku buat macam ni kat baju ni. Imam Syafi'i kata, nak marah buat apa? Nah, tak payah marah lah. Nah, sebelah sempit ni, nah, dia menyebabkan aku ni susah nak berwuduk. Jadi aku kena buka baju dulu untuk aku berwuduk. Maka pahala lebih sikit lah sebab susah. Hak sudah besar ni pun dia ada faedah dia, boleh aku buh dalam ni kitab apa semua, boleh buh barang nanti. Nah, lalu jubah baju besar ni. Dia macam tu. Habis. Tapi kalau tengok zaman Nabi ni, ada orang sangat lengan besar ni. Sayyidina Abu Hurairah tu, dia biasa letak anak kucing dalam lengan baju dia. Nah, sebab tu dia digelar, nah, Nabi gelar kat dia tu Abu Hurairah, bapa bagi kucing. Nah, jadi dia biasa letak dalam lengan baju. Tapi untuk Nabi dia tak ada lah. Nah, Nabi dia tak ada hak besar tu. Lepas tu dia kata apa? Dan membesarkan serban. Jadi atas dekat meluaskan tangan baju. Maksudnya tidak daripada sunnah Nabi juga membesarkan serban. Tu pun bukan daripada sunnah Nabi. Nah, Nabi ini
Sorban dia 7 hasta. Nah, 7 hasta. Tu sorban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada je sorban 7 hasta tu. Tapi kalau kita balut taklah jadi besar mana pun. Nah, sebab kain dia jenis tu macam getah sikit kain tu, dia tak besar mana pun. Sorban biasa je. Macam sorban habis apa tu, panjang-panjang pula tu. Jenis tu nak kena balut siap-siap. Kat kepiah ni baru boleh pakai. Nah, kalau duduk depan cermin macam sorban kita tak boleh lah. Nah, duduk depan cermin nak duduk balut tu, Tok Imam nak pergi salam baru siap balut sorban. Dia kena. Tapi pakai sorban ni. Nah, pakai sorban ni kita kena ikut adat setempat kita. Nah, adat setempat. Jadi adat setempat kita ni pakai sorban ni biasalah. Macam cikgu kita pakai tu, biasa macam tu lah. Tu hak adat kita pakai. Nah, jadi dia kena tengok adat juga. Dia tak boleh lajak sangat. Kecuali lah orang tu dia ada kedudukan, dia ada ilmu lebih. Nah, dia ni orang alim, maka dia boleh perbesarkan sikit ke untuk bagi beza sikit. Nah, supaya orang kenal dia dan orang boleh ni lah hormat kat dia sikit lah, sebab dia tu ulama. Macam tu. Tapi kalau kita ni orang awam, orang awam biasa ni, kita pakai biasa aja sorban. Try belajar tengok pakai sorban. Nah, jadi sorban ni sunnah Nabi, kita tak pakai direct tak apalah. Nah, korang-korang kita ambil pakai tu tak, nah, sekali seumur hidup pun jadi dah. Nah, kalau tak boleh direct pun sekali seumur hidup habuan kita mengaji, kata tahu kata sorban ni sunnah Nabi, jadilah. Tapi kalau kita boleh istiqamah, hak tu lagi baguslah. Hak ni sorban kepiah ni dia seolah-olah tongkat lah, seolah-olah tiang untuk jaga daripada kita ni runtuh. Nah, rumah tak ada tiang tu dia runtuh. Nah, kita kalau ada sorban, ada kepiah atas kepala ni, mata pun dia tak liang sangat. Tapi kalau pakai ket, mata dia liang sungguh. Nah, dia pergi Giant tu tanu, dia tengok tani, dia tengok. Saya tengok cashier, segok usia cashier pula. Saya lintah pula, janda mana pula, dia tengok janda pula. Nah, panjang cerita ni. Jadi pasal apa? Pasal tak ada tongkat, tak ada penahan dia. Jadi bila kita pakai kepiah, kabuh sorban ke, pakai jubah ke, nah, dia boleh tahan kita lah. Takkan kita pakai guni, kita nak duduk tengok tak tahu halah. Nah, jadi pelik. Nah, ni pelik. Takkan pakai guni kita nak masuk tempat haram. Nah, pakai sorban jubah pergi duduk tikam nombor ekor, tak masuk nah, tak masuk. Tapi kalau pakai biasa-biasa ni tak tentu. Nah, gitu. Habis hang tu. Lagi dia kata lagi, dan atas engkau ni, lazim atas engkau, mesti atas engkau tu, bahawa tiada engkau berkata-kata. Jangan engkau berkata-kata ni bercakap-cakap lah, melainkan dengan kebajikan. Nah, melainkan benda tu benda yang baik. Kebajikan ni maksud dia benda yang menghasilkan pahala. Nak bercakap tak apa, tapi bagi benda tu hak dapat pahala. Nah, tengok dalam hadis Nabi kata apa? Ad-dunya mal'unatun. Bermula dunia ni dilaknat. Satu. Wa mal'unun ma fiha, dan dilaknat juga apa yang ada di dalam dia. Illa zikrullah, melainkan zikrullah. Nah, jadi zikrullah ni bercakap lah, hak tu tak dilaknat. Zikir ni, nah, zikir kepada Allah ni tak dilaknat. Macam tu jugalah perkataan-perkataan yang menghasilkan pahala. Cara umum dia macam tu lah. Perkataan yang menghasilkan pahala ni tak dilaknat. Jadi sebab tu kita nak cakap ni, jangan cakap benda yang
tak ada kebajikan. Gitu. Nak cakap tu cakap benda hak ada kebajikan, nak ada kebaikan, hak menghasilkan pahala. Jadi keluarlah dua benda yang kita tak boleh bercakap lah. Satu, nak cakapan yang haram, tu tak boleh lah. Tak boleh terus tu. Yang kedua, cakapan yang sia-sia. Cakapan yang sia-sia pun jangan kita bercakap, sebab tu pun tak ada kebajikan. Cakap benda lara, benda sia-sia, benda hak tak dapat pahala apa, jangan. Nabi sebut dalam hadis, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Setengah daripada kecantikan Islam ataupun kita kata kesempurnaan iman seseorang tu, dia meninggalkan barang yang tak ada faedah. Dia tak cakap benda tak ada faedah. Kot tu. Tu kata iman tu sempurna. Satu. Dalam hadis Nabi SAW, satu lagi, Nabi kata, alamatu i'radillahi 'anil 'abdi tarkuhu ma la ya'nihi. Alamat ataupun tanda berpaling, bukan tarkuhu, dia buat benda yang tak ada faedah. Alamatu i'radillahi 'anil 'abdi, tanda berpalingnya Allah Ta'ala daripada seseorang hamba tu, macam mana? Dia ni istighal dengan barang yang bersebab dengan perkara yang tak ada faedah. Maka hak ni Tuhan paling daripada hamba tu. Apa maksud Tuhan paling? Tuhan paling daripada rahmat dia. Tuhan tak bagi rahmat dekat orang macam ni. Tuhan paling daripada menunjukkan jalan-jalan yang kekasih-kekasih dia. Jalan-jalan kekasih dia, dia tak tunjuk dekat orang macam ni. Duk buat benda yang tak bagi manfaat, benda yang sia-sia, tak hasil pahala. Maksud yang kata sia-sia tu apa dia? Maksud yang kata sia-sia ni, yang yang lara ni, iaitulah perkataan yang tak menghasilkan pahala akhirat dan tak menunaikan hajat dunia kita. Tu orang panggil sia-sia. Perkataan yang kita cakap tak dapat pahala apa pun. Kita cakap tu tak boleh tunai pun hajat dunia kita. Kalaulah kita bercakap tu boleh duit dapat hajat dunia, tak apalah, cakap boleh duit, hak tu lain lah. Hak tu tak boleh kata sia-sia lah. Kita bercakap tu boleh selesaikan masalah dunia kita. Hak tu tak sia-sia. Kereta kita rosak, pergi kat bengkel tu buat sengat, duk tunjuk saja, tak bercakap. Pelik kawan tu pasal apa ni, kereta ni pasal apa? Lepas tu orang tanya, pasal apa tak bercakap? Rupanya dia takut dia takut hak ni cakap tak dapat pahala ni sia-sia, dia kata. Cakap tak dapat pahala ni sia-sia. Kalau gitu, benda sia-sia ni tak boleh cakap kot, dia kata, mengaji tasawuf. Tak, hak tu tak sia-sia sebab hak tu dia boleh menyelesaikan hajat dunia kita. Maka hak tu tak ada sia-sia. Ni tak bercakap, pening orang pun nak perbaik dengan mana tak bercakap. Lah tak style. Dia pergi ambil metik cucuh bang. Tu hak tu selesai masalah. Sebab tak tahu penyakit. Tak tahu penyakit. Habis orang tu. Jadi kita cakap ni, berkata-kata tu jangan kita bercakap melainkan dengan kebajikan saja. Benda hak jadi pahala, hak boleh selesaikan hajat dunia, hak tu kita bercakap. Dan tiap-tiap kalam yang tidak halal berkata-kata dengan dia, dan tiap-tiap mubtada, bermula tiap-tiap kalam yang tidak halal berkata-kata dengan dia, haram atas engkau menuntut dengar kepadanya, kepada kalam tu. Jadi benda yang haram kita bercakap, hak benda tu juga haram kita duk tuntut dengar. Faham tak? Kot tu.
Nak belah pihak kita kalau kita bercakap macam ni haram. Orang cakap benda macam tu, kita duk pi pombang dengan haram. Nah, haram. Dan jadi contohnya kita kata mengumpat. Mengumpat ni kalau belah pihak kita mengumpat tu haram dah. Orang lain mengumpat, kita tak mengumpat, cuma kita ni join apa nak dengar. Kita ni apa dengar, maduk dengar. Haram apa tu lah. Tu yang kata orang yang menuntut dengar tu nak berkongsi dengan orang yang bercakap. Tu dalam hadis ni kan Nabi kata orang yang menuntut dengar ni berkongsi dengan orang bercakap ni. Maksud dia macam tu lah. Orang hak bercakap tu dia cakap benda haram, kita duk pi layan dengar ya, dengan kita haram. Dengan kita buat kerja haram. Jadi tak boleh macam tu. Jadi bila orang mengumpat ni kita tak boleh dengar. Kita tukar tajuk. Tukar tajuk. Tengok kawan kita nak kono pikuk mengumpat orang ni, kita tukar tajuk lain. Kalau dia tak boleh juga, tukar tajuk pun tak jalan, kita bangkit. Abang kata nak balik dah kerja tak? Habis yang tu. Macam tu lah. Dan tiap-tiap kalam habis yang tu. Dan apabila engkau berkata-kata, maka berlambat-lambat olehmu akan perkataan engkau. Bila kita nak cakap ni, lambat-lambat sikit cakap tu. Dan aturkan olehmu akan dia akan perkataan engkau tu. Nak cakap ni bagi lambat-lambat sikit, jangan cakap laju kan. Sebab kalau kita bercakap laju, kita tak ada nak fikir hak kita cakap tu ada faedah ke tak ada faedah. Tapi kalau cakap satu pelan-pelan tak apa, maka kita dan sikit nak fikir. Sebab tu dalam kitab-kitab tasawuf, di antara kitab penawar bagi hati apa semua, kitab dia samalah. Ulama tasawuf ni dia suruh kita ni kurangkan bercakap. Kurangkan bercakap. Sebab bila kita banyak sangat cakap pula laju, kita tak ada nak fikir hak ni kita bercakap dia haram ke tak haram. Kadang tak ada fikir, lalu keluar tu. Sebab tu Nabi kata siapa yang berani jamin lidah dia ni selamat ni, Nabi jamin kata dia ni ahli syurga lah. Siapa berani jamin kata lidah dia ni dia boleh jaga, Nabi jamin dia ni akan masuk syurga. Nak kata apa, berat sungguh jaga lidah ni. Berat sungguh. Sebab tu kalau banyak sangat bercakap, dia nak mulalah keluar benda hak tak patut jaga tu. Ni ustaz duk bercakap, dia tak cakap, main mengajar apa nak. Sebab dia main mengajar kalau tak bercakap. Main duk sengak bagi salam, sengak. Sebab apa? Saya ni ahli tasawuf. Tu tasawuf tak kena tempat. Jadi kita kena bercakap lah. Mengajar ni dia masuk dalam perkataan menghasilkan pahala juga. Gitu. Habis hal tu. Jadi kita tengok Habib Abdullah Al-Haddad ni suruh kita lambat-lambatkan sikit supaya kita tu dan nak fikir apa benda kita nak bercakap, kita dan nak fikir. Lepas tu, dan aturkan olehmu akan dia akan perkataan tu. Aturlah perkataan kita tu bagi elok lah. Gitu. Maksudnya bagi mudah orang faham gitu lah. Tu cara bercakap. Nabi kalau bercakap fasih. Fasih. Nabi cakap ni dengan fasih dia, dengan jelas dia. Tak cakap macam orang mabuk. Ada setengah tu orang tukang ceramah ni, dia duk buat layan macam orang mabuk lagu mana. Ada dengar dia ceramah. Orang pun pening nak dengar. Tak faham kita menentang apa nak cakap ni. Cakap dia elok lah. Macam tu lah, apa-apa pun macam tu lah. Nabi kalau baca Quran, seketui keluar huruf-huruf apa semua tu, keluar seketui. Dia tak kalut. Tak baca kalau baca kalang kabut sampai tak jelas huruf semua. Nabi kalau baca slow, seketui. Itu Nabi cakap macam itulah. Habis hang tu.
dan menuntut dengar olehmu akan cakapan mereka yang bercakap akan dikau. Tuntut dengar. Ni adab. Nak adab kita. Bila orang duk bercakap kat kita apa semua duk cerita, kita tuntut dengar. Maksudnya kita bagi tumpuan. Bukan main telefon. Ni dia main telefon pula, orang duk sembang duk cerita kat dia. Dia duk main telefon. Cek. Apa ada tak tahulah. Kok boleh duit tak juga. Tak kaya juga. Orang nak cerita pun tak ada mood. Orang cerita dia duk kalut tekan. Lah kali kawan cerita pun WhatsApp pergi kat dia terus lah. Tak apalah, aku WhatsApp kat hang lah, aku cerita. Dah hang minat dengan telefon saya. Duduk sebelah pun WhatsApp. Dia aku nak cerita kat hang. Main WhatsApp kacau. Ni tak ada adab lah. Jadi kita dah lari jauh banyak dah. Adab ni lari jauh dah. Sebab tu pendidikan kita ni yang patut ditekan awal lagi adab. Adab. Tu pendidikan dia kena fikirlah benda ni. Sistem pendidikan ni dia kena fikir. Bukan duk kalut ilmu. Budak-budak dia tiba buh sains. Lepas tu dia buh hak susah-susah untuk budak-budak. Tak payah lagi. Adab dulu. Bagi jadi orang dulu. Jah 1, jah 2, adab. Macam kita dulu mengaji, cikgu mak kita tak ni ingat lalu depan cikgu ni tunduk. Zaman dululah sekolah rendah ni. Kalau duduk dalam perhimpunan tak boleh cakap apa, budak-budak lah ni pilah sekolah agama pun lebih kurangnya. Kalau duduk depan perhimpunan tu dia ingat apa supermarket cikgu nak cakap pun penting daripada ingat. Pompang kita ingat dulu sekolah rendah tak berani nak ingat tu. Cikgu rotan kadang berbalok habis ni tangan-tangan ni. Lah ni dah tak kena dah rotan macam tu. Dia jadi majal lagi guna lah budak-budak ni. Lalah adab tak erti nak jaga. Waktu tu kena fikirlah. Sistem pendidikan pun dia kena fikir juga. Daripada duk ligan nak bagi jadi cerdik. Lalah cerdik tak ada adab. Tak jadi orang juga. Tak jadi orang. Jadi kita nak orang yang beradab. Walaupun ilmu dia tu cukup-cukup makan, tapi dia ada adab. Hak ni lebih selesa daripada duduk dengan orang yang cerdik tapi adab haram tak ada. Kita bercakap dia main handset gitu. Jadi dia tak bagi tumpuan. Jadi dalam kitab tengok Habib Abdullah Al-Haddad ni dia kata bila orang bercakap dengan kita tu kita kena tuntut dengar. Tuntut dengar lah cakapan benda tu benda tak haram lah. Kalau dia duk ngumpat tu tak boleh tuntut dengar lah. Lagi dia kata dan jangan potongkan atas seseorang akan kalamnya. Jangan potong. Jangan duk pangkah dia. Kawan tak ada nak habis lagi cerita, kita duk selit pangkah pula. Tak habis cerita. Jangan potong tu, tak ada adab tu. Duk potong. Tengah tu nampak orang duk tengah duk sembang duk cerita kita pergi potong tengah tu. Allah. Kawan tu tak ada cerita habis lagi kat kawan ni, kita pergi potong dah. Tak boleh tu, tak ada adab. Tunggu dulu. Tunggu dulu bagi dia habis baru kita cerita hak kita pula. Melainkan jika ada kalamnya tu daripada kalam yang murkai Allah Ta'ala akan kalam tu. Contoh seperti mengumpat tu kena potong lah. Kalau dia ni duk nak mengumpat, kita kena potong dulu. Tu potong. Tapi kalau benda tu bukan mengumpat apa, maka kita dah potong lah. Yang potong orang cakap. Dan takut olehmu mudakhalah. Tu aja. Dakhala yudakhilu mudakhalatan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Mudakhalah pada kalam. Mudakhalah ni maksudnya menyampuk. Takutlah kita ni jadi orang menyampuk. Tengah orang dia bercakap, kita dah menyampuk pula. Jangan itu. Dan jangan engkau menzahirkan bagi mereka yang bercakap ia mereka tu akan dikau. Jangan menzahir apa? Suatu percakapan yang engkau ketahui akan dia akan percakapan. Jangan zahir.
Nah, kalau orang nak cerita itu jangan kita pangkah. Aku tahu lah cerita lah. Nah, tak ada. Sakit hati kawan tu. Nah, kesian kat kawan tu. Nah, kawan punya semangat nak cerita ni. Gaya, ni orang tahu lama hang lambat. Dia kata pula. Nah, pangkah dia kata pula. Nah, kacau. Jangan duk zahirkan macam tu. Buat tak tahu. Nah, dia lah. Dia semangat lagi kan. Lagi dia ajak pergi minum teh, dia belanja. Kalau kita jaga adab elok lah. Jadi kalau kita duk potong dia, nah dia tak apa, aku balik dulu. Dia tak mahu ni belanja kita. Jadi jangan duk potong macam tu. Bahawa engkau tahu akan dia, akan percakapan tu, jangan duk kata aku tahu dah, jangan gitu. Maka bahawa sedemikian itu, demikian itu yang kata menzahirkan tu bagi mereka yang bercakap akan dikau tu suatu percakapan yang engkau ketahui akan dia tu. Menzahir kata bahawa engkau tahu tu, demikian itu tu daripada barang ni perkara yang meliarkan hati yang sekedudukan engkau kawan. Sekedudukan meliarkan hati kawan. Orang hati kawan ni tak mau nak dia cemuh kita. Cemuh. Jadi jangan buat gitu. Kadang cakap duk pangkah dia ke, duk kata aku tahu dah, cerita lah. Jangan. Hak tu semua tu nak meliarkan hati kawan-kawan kita. Gitu. Masalah ni maksudnya dia tak mau nak duduk dekat kita lah. Hati dia rasa cemuh nak duduk dekat, tak mau. Jadi kita jaga tu adab. Adab dalam bercakap. Dan apabila bercakap engkau oleh manusia dengan satu kalam. Wallahu a'lam.